InsyaAllah pada malam ini kita akan membicarakan satu tajuk yang jarang-jarang diangkat ke permukaan, iaitu tajuknya sihir mata ataupun Ainul Hasad. Dalam bahasa Inggeris dipanggil Evil's Eye. Apakah yang dimaksudkan tentang sihir mata ini? Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatuh sakit. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri dalam satu riwayat, datang Jibril alaihissalam berjumpa dengan baginda Nabi. Lalu berlakulah satu dialog. Ya Muhammad ushtakaita. Jibril datang jumpa Nabi. Dia pun tanya, wahai Muhammad, nampaknya kamu sedang menderita, tengah sakit, menderita. Jawab Nabi, na'am, ya, saya sedang menderita sakit. Maka kata Jibril, Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika min syarri kulli nafsin aw ainin hasidin Allahu yashfika Bismillahi arqika. Bila Nabi beritahu, ya saya sakit, maka Jibril pun berkata, baiklah, dengan nama Allah saya ruqyah kamu, saya ubatkan kamu, jampikan kamu dari segala penyakit yang mengganggumu, dari segala kejahatan dalam jiwa, ataupun au ainin hasidin, dan saya ubatkan kamu daripada mata orang yang berdengki. Yang ini disebut sihir mata. Maka Allah telah menyembuhkanmu dan aku lakukan ruqyah kepadamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat lain daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna idza ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raqahu Jibril qal bismillahi yubrika wa min kulli da'in yashfika wa min syarri hasidin idza hasad wa syarri kulli dhi ainin. Kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila Nabi sakit, maka Jibril akan meruqyahnya dengan membaca, dengan menyebut nama Allah. Aku meruqyahmu dari segala penyakit dan menyembuhkanmu, dan dari semua pendengki bila mereka dengki, dan segala yang memiliki titik jahat. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadirin hadirat sekalian, beberapa hadis tentang pengubatan Jibril kepada Nabi ini yang digarisbawahkan adalah perkataan apabila disebut oleh Jibril satu penyakit ainin hasidin, iaitu orang yang mata pendengki. Itu yang disebutkan oleh Jibril. Lalu dibahaskan dalam banyak kitab oleh para ulama tentang kewujudan satu jenis masalah yang menimpa kita berpunca daripada pandangan mata orang. Baik itu barang perlu diingat, dalam suasana sekarang bukan semua sakit yang kita dapat kerana COVID-19. Tak. Ada penyakit-penyakit misteri yang orang sains tak boleh nak ulah apa sebab ianya berlaku. Salah satunya adalah ain ataupun mata, sihir mata. Dan penyakit ain itu adalah benda real, penyakit yang nyata wujudnya, benar-benar wujud, is a real deal, memang ada betul. Sampaikan Nabi menyebut dalam Al-Quran, Allah Ta'ala dia ada memberikan satu gambaran orang-orang yang memusuhi Nabi kita. Wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Surah Al-Qalam ayat 51. Sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar nak menjatuhkan kamu dengan mata mereka, dengan pandangan mereka, wahai Muhammad. Tatkala mereka mendengar Al-Quran dan mereka mengatakan bahawa kamu itu gila, Allah Ta'ala rekodkan. Rupanya pandangan mata yang orang duk pandang kita ini dapat menyebabkan kita sakit. Bahkan lebih teruk lagi, boleh menyebabkan kita mati, meninggal. Maka penyakit ain ini begitu berbahaya dan amat menakutkan. Jadi pada malam ini kita nak menengok macam mana hakikat penyakit ain ini ataupun sihir mata ini, dan bagaimanakah cara kita nak mencegah dan menghindarinya.
Pertama kita berkenalan dulu. Apakah penyakit ain ataupun sihir mata ini? Ain, kata ulama, adalah gangguan yang disebabkan pandangan mata orang. Dia mata ni dia ada sihir dia. Lepas tu Ar-Azmi kan lagu dia tu, dari pandangan mata yang mempunyai kuasa, aku tergoda terpesona. Dari balikkan tuan-tuan nyanyilah dalam kereta seorang-seorang. Kata-kata dia tu ada kebenaran. Mata ini dia ada sihir dia. Sebab itu disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hassan dalam kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid, isabatul a'in ghairahu bi'ainai, seorang yang memandang kepada seseorang yang telah menimbulkan gangguan kepada yang dipandang. Dijelaskan oleh para ulama, ain ini ma'khuzatun min ana ya'inu idza asabahu bi'ainai. Kalimat ain diambil dari perkataan ana ya'inu, maknanya terkena sesuatu disebabkan mata orang. Wa asluha min i'jabil a'in bisyai', dan kebiasaannya ain ini bermula daripada kekaguman orang melihat sesuatu. Dia takjub sangat dengan kehebatan kita. Summa tattabi'uhu kaifiyatu nafsihil khabithah. Bila mata dia tengok, contoh kita naik pangkat ataupun pakai kereta baru, dia kagum, kereta baru. Kemudian datang dalam jiwanya nafsihil khabithah, datang respon jiwa yang negatif. Kata ini mana dapat, aku nak juga dapat begitu. Orang yang memandang ini, summa tasta'inu ala tanfizi sammuha, maka jiwa tersebut disalurkan perasaan jealous itu menerusi mata. Tanfiz sammuha, dia menyalurkan racun binazariha ilal ma'in. Racun itu disampaikan menerusi pandangan mata tersebut. Dan gangguan daripada ain ini boleh merosakkan kita berupa penyakit. Ada tak tuan-tuan, ada masa tertentu tak tahu sakit apa, tapi tak sedap badan, tak tahulah benda tak kena, ngiring tak kena, menerak tak kena, duduk tak kena, nak mati agak aku ni, begitu perasaannya. Pergi ke klinik, doktor tanya apa sakit, saya rasa tak gini-gini, ketuk lutut, ketuk siku, cek semua okey. Ini biasa kita dengar. Dia pun heran, aku pun tak tahu apa masalah, tapi rasa tak sedap, ada benda tak kena, salah makan ke, ada benda ke, macam-macam lah berlega di pemikiran kita. Tak apa, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan tambahkan satu lagi, barangkali jadi begitu kerana ain. Orang terlampau banyak memuji. Kita kan dah 2-3 minggu bincang, hidup ni jangan puji sangat ada orang. Puji ni mengundang musibah. Yang paling kerap terkena ain siapa? Anak-anak kecil. Sebab itu orang tua-tua pantang paling utama muji budak. Allah comelnya, demam. Tuan-tuan tak percaya, balik puji cucu, stres. Balik Allah lah, awak betul, awak aki tengok awak kau hari kau comel, lusa demam. Itu dipanggil ain. Dan ini tak boleh dibuktikan secara saintifik. Puji-pujian begitu. Dia kalau budak yang kena ain, tanda-tandanya dia menangis tak ada sebab musabab, tiba-tiba menangis, bagi handphone tak nak berhenti menangis, nak kata lapar dak, sakit dak, tapi dia menangis je macam dia takut sesuatu, sampai peringkat tak nak makan, jadi kuruh kering. Itu berlaku, dan benda ini pernah berlaku di zaman Nabi SAW. Sebagaimana dalam hadis dari Amrah daripada Aisyah radhiyallahu anhuma, dia bercerita, dakhala Nabi SAW fasami'a sauta sabi yabki faqal ma li sabiyikum hadha yabki hal astarqaitum lahu minal ain. Satu hari, kata Aisyah, Nabi masuk sebuah rumah, tiba-tiba Nabi dengar budak kecil menangis. Kita yang bila dah berumur ni, budak menangis kita kenal dia menangis sebab apa. Budak menangis mengantuk kita tahu, nangis meragam, ada benda tak kena kita tahu, nangis nak handphone tak okey dia, kita pun tahu, kita kenal nangis budak. Jadi Nabi ni dia tahu nangis ni bukan nangis biasa. Nabi pun tanya, kenapa budak ni menangis? Mak dia jawab, tak tahulah ya Rasul, tak tentu arah, menangis kerja. Jadi kata Nabi, halla astarqaitum lahu minal ain,
kamu tak cari ke orang yang boleh mengubat dia dari ain. Nabi sebut, awak tak cari ke orang yang boleh tiup-tiup sikit hilangkan ain dia itu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Artinya wujud ain. Begitu juga hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi pernah pesan pada Asma binti Umais radhiyallahu anha. Dia tengok anak Asma ni kurus kering. Jadi Nabi tanya, anak awak ni makan ke tidak? Lapar, tak cukup makan ke? Maka kata Asma, tak, tapi anak saya ni, kata dia orang, dia ni kena ain. Maka kata Nabi, bacakan ruqyah kepada anak-anak kamu ni. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maka penyakit ain itu benar wujudnya. Moden macam mana pun kita kena percaya ianya wujud. Mungkin bagi orang bandar, budak-budak muda, orang-orang sains duduk di Amerika lama, dia akan tanya, takkanlah pandang pun boleh timbul penyakit, takkan tengok je boleh tengok jadi penyakit. Orang pakai akal. Tapi apa kata Nabi kita? Al-ainu haqqun. Ain itu betul-betul wujud. Nabi menyebut benar-benar wujud. Walau kana syai'un sabaqal qadara sabaqathul ainu. Kalaulah ada benda yang boleh memotong takdir, maka yang memotong itu adalah ain. Ain, kata Nabi, punya betul wujudnya dia boleh potong takdir. Hadis riwayat Imam Muslim. Cuma tentang maksud memotong takdir itu, ini bahasa kiasan. Jangan pula kita dari segi akidah, wah hebat betul, Allah takdirkan orang ni mati di sini, tapi kerana ain dia boleh takdir mati kat lain, tukar. Tak, dia ini bahasa kiasan nak menunjuk benda tu real, bersungguh-sungguh. Macam kita lah, kalau marah ke orang, aku kalau cari kau, aku cari sampai lubang cacing, kau jaga. Takkan sampai lubang cacing kita nak cari dia. Tak, bersungguh-sungguhnya kita akan cari dia kalau dia buat masalah. Jadi Nabi kata, ain ini benda yang real, benar-benar wujud. Kalau ada benda boleh potong mendahului takdir, ain akan dapat memotong takdir. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka hadirin hadirat sekalian, percayalah ain itu wujud. Dan ain ini bukan sekadar boleh menyebabkan sakit, boleh bawa juga kepada kematian. Aktsaru man yamutu ba'da qada'illah wa qadrihi bil aini. Kata Jabir bin Abdullah, dia pernah dengar Nabi menyebut, antara sebab paling besar dan utama yang menyebabkan kematian pada umatku nanti selepas daripada takdir Allah adalah kerana kena ain. Hadis riwayat Al-Bazzar. Apa sebab berlakunya penyakit ain ini? Penyakit ain ini secara umumnya berlaku dua sebab. Pertama, kerana dengki, hasad. Dengki terhadap nikmat yang ada pada kita. Orang yang memiliki hasad terhadap orang lain, dia memandang orang tersebut dengan pandangan mata yang penuh dengan kedengkian, maka itu boleh mempanahkan dia punya ain dia. Sebab itu ulama menjelaskan, waqad amarallahu nabiyyuhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bisti'azati minal hasad. Allah telah memerintahkan Nabi untuk sentiasa minta perlindungan daripada orang yang hasad. Faqala ta'ala wa min syarri hasidin idza hasad. Dan berlindunglah dari keburukan orang-orang yang hasad. Surah Al-Falaq ayat 5. Faqulu a'in hasid wa laisa kull hasid a'inan. Maka ketahuilah, setiap orang yang menyebabkan penyakit ain, maka mereka adalah orang yang hasad. Tetapi tidak semua orang yang hasad itu boleh menimbulkan ain. Ada orang dia tak ambil berat hari ni, bagi dia lantaklah orang nak jealous-jealous kerana saya nak buat macam mana. Kita orang berjaya memang orang jealous semua. Jangan. Allah Ta'ala suruh berlindung daripada bahaya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Apa sebab Allah suruh berlindung? Kalau Tuhan suruh berlindung, benda tu bahaya sungguh. Kita ambil contoh, kenapa Tuhan suruh berlindung pada setan? Sebab setan ni bahaya betul. Kalau benda tu tak bahaya, Tuhan tak suruh kita lindung pada benda itu. Artinya kalau Tuhan suruh tu buat je lah. Pagi-pagi kita baca mak surat, petang baca mak surat, mesti wa min hasidin iza syarri hasidin iza hasad.
Surah Al-Falaq ni mesti jadikan satu amalan. Jadikan bacaan, ya Allah jauhkan aku dari keburukan orang yang dengki. Mana ada orang yang tak dengki dengan kita? Sebab orang yang cipta kejayaan mesti didengki oleh orang lain. Jadi minta berlindung sajalah. Tapi kita kalau kena ain dengan orang yang dengki, itu kita boleh terima lah. Cuma yang kedua dia masalah. Kata ulama, ain ini juga boleh kita dapat dari orang yang tidak dengki dengan kita tapi kagum dengan kita pun kena juga. Orang yang muji, orang yang menyanjung kita pun boleh menyebabkan kita ini kena ain. Dalilnya Abu Umamah bin Sahal radhiyallahu anhu bercerita, Ightasala Abi Sahl bin Hunayf bil Kharrar. Kata Abu Umamah, ayah saya dulu nama Sahal bin Hunayf. Dia pernah pergi mandi di satu kawasan bernama Al-Kharrar bil Kharrar. Kharrar ni mana duduk sekarang, dekat Mekah. Dia kawasan air terjun. Saya ingat tak ramai tuan-tuan di sini yang tahu di Mekah ada air terjun. Dia Al-Kharrar namanya, 35 km daripada Masjidil Haram. Dia kalau kita nak pergi, kita tempuh jalan Universiti Ummul Qura, lalu Mina, lalu Arafah. Dia lalu kawasan tu lah, 35 kilo daripada Masjidil Haram ada kawasan air terjun. Lawa, air terjun dia memang cantik. Jadi kata Abu Umamah, ayah kawan dulu pernah mandi di kawasan air terjun Al-Kharrar. Fanaza'a jubbatan kanat alaihi wa Amir bin Rabi'ata yanzuru. Sampai di kawasan air terjun, ayah saya buka jubah. Mana nak mandi, nak terjun dalam air, buka jubah, mana pakai seluar pendek begitulah agaknya pakaian nak mandi ni. Masa dia buka jubah itu, ada seorang sahabat nama Amir bin Rabi'ah pun geng-geng piknik jugalah, nak mandi juga. Faqal wa kana Sahlun rajulan abyad hasanal jildi. Qal faqala Amir bin Rabi'ah ma ra'aitu kal yawm wala jilda azra. Dan kata Abu Umamah, ayah saya ni orang kulit putih. Kulit dia ni putih cantik, flawless. Memang jenis orang tak berjemur agaknya. Putih. Ayah saya ni katanya memang putih. Maka dia punya kawan yang nama Amir bin Rabi'ah, ketika ayah saya buka jubah, nampak badan. Kawan dia kata, "Apa putih betul kulit awak?" katanya. "Putih betul ya kulit awak. Ma ra'aitu kal yaum wala jilda azra." Kulit awak ni anak dara kalah. Kawan dia khabar begitu. Dan dia bukan nak muji membodek, nak mandi je. Dia khabar benar-benar. Lawa betul kulit awak ni putih, kalah anak dara. Wala jilda azra, anak dara pun tak seputih ini. Fa wu'ika Sahlun makanahu fashtadda wa'kuhu fa utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ukhbira an Sahlan wu'ika wa annahu ghairu ra'ihin ma'aka ya Rasulullah. Maka ayah saya yang nama Sahal bin Hunayf itu, kata Abu Umamah, terus terduduk. Maknanya Amir bin Rabi'ah ini, dia punya ain dia kuat. Dia ada orang-orang tuan-tuan ni mulut sang kelembar, dia cakap embuh jadi. Ada orang ain tak kuat, tenanglah macam mana cerlong kita pun tak berapa kuat sangat, habis kuat balikkan sesema je. Tapi ada orang dia tenang kita itu, pandang makrifat, boleh jadi demam. Dalam kisah ini Amir bin Rabi'ah ain dia sedikit kuat. Dia puji saja, putih kulit awak ni, kalah anak dara. Terus saja Sahal ketika itu, Sahal bin Hunayf jatuh sakit. Sampai setengah riwayat kata dia pengsan. Jadi dah jadi kelang kabut, asal nak gembira-gembira dah jatuh sakit. Maka ada seorang pergi beritahu kepada Nabi, sebab dia ni semua rombongan nak balik ke Madinah. Jadi jumpa dengan Nabi, ya Rasul, Sahal jatuh sakit begini, tak dapatlah dia balik sekali dengan tuan pada hari ni. Maka Nabi kata, apa halnya?
Orang pun ceritalah begini-begini, dia ni puji, dia Amir gini. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu Sahl billadhi kana min sya'ni Amir bin Rabi'ah. Maka Nabi pun rasa tak sedap. Nabi pergi sendiri ke lokasi, pergi jenguk, dan selepas itu Sahal dah sedar. Dia pun cerita apa yang berlaku. Saya pun tak tahu oleh Rasulullah, saya tadi tengah buka baju, tiba si Amir ni mengatakan saya kulit putih macam anak dara. Terus saya gelap mata, pengsan. Apakah respon Nabi? Alama yaqtulu ahadukum akhahu. Kamu ni nak bunuh member ke? Awak nak bunuh dia ke? Apa sebab awak buat begini kepada saudara mara awak? Kata Nabi, jangan. Allah barakta. Kenapa tak doakan dia keberkatan? Awak puji dia ngapa? Doakan keberkatan. Innal aina haqqun tawadda' lahu. Ingat, kata Nabi, penyakit ain itu benar-benar wujud. Maka kata Nabi, pergi ambil air semayang. Nabi arahkan Amir bin Rabi'ah pergi ambil air semayang. Fatawadda'a lahu Amir bin Rabi'ah faraha Sahal ma'a Rasulillah laisa bihi ba'sun. Maka Amir bin Rabi'ah pergi ambil air semayang, kemudian disiramkan bekas wuduknya. Dia ambil air wuduk, dia tadah pula bekas wuduk dia, kemudian dia ambil air itu sapu pula pada Sahal. Maka Sahal bin Hunayf sembuhlah daripada penyakitnya, dan berangkatlah mereka balik ke Madinah. Ini hadis direkodkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta. Apa pelajaran kisah ini? Hadis ini, Amir bin Rabi'ah, dia memandang kawannya Sahal bin Hunayf bukan dengan kedengkian, tapi dengan kekaguman, sehingga menyebabkan kawan dia kena ain. Al-Hafiz Ibn Hajar ketika mengulas hadis ini mengatakan, wa annal aina takunu ma'al ijabi walau bighairi hasadin walau minar rajulil muhibbi wa minar rajulis salihi. Ain boleh berlaku disebabkan rasa takjub, kagum, walaupun tidak ada sifat dengki dalam hati, sama ada daripada orang yang mencintai ataupun daripada orang yang soleh atau sesiapa sahaja. Begitu juga kata Ibnul Qayyim dalam kitab At-Tibbun Nawawi, wa idza kana al-a'in yakhsha darara 'ainahu wa asabatuha lil ma'in. Orang yang memandang dengan pandangan kagum, dikhawatiri boleh menyebabkan ain pada benda yang dia tengok. Falyadfa' syarruha biqalihi Allahumma barik alaih. Maka cegahlah keburukan itu dengan mengucapkan Allahumma barik alaih. Ya Allah, berilah berkat kepada orang ini. Dia begini tuan-tuan, jangan salah faham. Dah ustaz tak boleh muji ke? Dah kawan kita memang dia smart, memang dia orang smart, kulit putih, misal lawa, hidung mancung, takkan tak boleh puji? Boleh puji, tapi doakan keberkatan pada dia. Nabi pesan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyubarrikhu fa innal 'aina haqqun. Kalau kamu melihat pada kawan kamu sesuatu yang menakjubkan dari segi diri dia, harta dia atau apa kelebihan dia, maka Nabi suruh falyubarrikhu, doakan keberkatan pada kawan kita itu. Dalam istilah agama dia panggil tabrik. Kita mesti doakan dia. Dia tabrik ini dia beza. Tabrik, tabsyir, tarfiah, dia beza-beza. Kalau tabrik, mendoakan orang tu dapat berkat. Kalau tabsyir, berikan khabar gembira. Kalau tarfiah, ucapan selamat ulang tahun, selamat bernikah. Dia ada beza-beza. Tapi kalau orang tu ada nak kita puji, kita kena tabrik. Macam mana tabrik? Barakallahu laka, ataupun barakallahu fika. Kita mesti doa, moga awak diberkati. Doakan berkat. Bahasa mudahnya, doakan berkat. Kita orang Melayu ni, dia tak berapa ada budaya mengucap berkat pada orang. Tak ada. Orang Melayu ni tak tahu, dia payah betul nak mengucap berkat pada orang. Moga Allah berkati awak punya umur, moga Allah berkati awak. Dia payah.
Sebab itu kalau orang Arab, dia orang tak henti-henti mulutnya, mesti dia akan doa kepada kita, barakallahu fik, barakallahu laka, barakallah. Dia mesti puji begitu, supaya pujian kita kepada kawan kita tak menyebabkan dia sakit. Awak ni smart betul ya, barakallahu fika. Mana ada orang Melayu cakap begitu? Oh tu ramai mereng je kepala, kena ain belaka lah tu. Tu semua kena ain. Bila puji, barakallahu laka, barakallahu fika. Termasuk cucu kita. Tuan-tuan balik pada masjid, tengok cucu lawa. Lawa pula cucu aku malam ni. Barakallahu fika. Selamat dia daripada ain. Isteri pun sama. Awak ni bila malam je lawa, barakallahu fika. Mesti doakan barakah. Bila tidak tabrik, ada jadi ain, kata Nabi. Sebab itu nak muji orang, mesti ada at-tabrik. Tabrik ni makna mintakan keberkatan. Dia sekarang tuan-tuan, musim-musim sekarang, berkat ni benda modal terbesar dalam kita nak mengharungi zaman fitnah ini. Zaman banyak fitnah, modal paling utama kita perlu adalah berkat. Sebab itu doa yang Nabi ajarkan pada kita semua ada perkataan berkat. Tuan-tuan nak makan, apa doa? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatkan makanan aku. Lepas tu sunat ukurnya kita memberi salam, menjawab salam dengan membaca wa rahmatullah wa barakatuh. Mesti ada berkat. Kita pergi rumah orang kahwin, doakan untuk pengantin. Apa doa kita? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Semua kita doakan dengan keberkatan. Sebab berkat ni dia boleh menghalang musibah. Tak pastilah berkat ni boleh halang COVID-19 ataupun tidak, tapi secara umum berkat boleh menghapuskan musibah. Contoh, tuan-tuan nak makan durian, kita adalah gula ada tinggi sikit, tapi orang dah hidang meraihkan tetamu. Jangan takut makan, tapi berkatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, aku tahu buah ni manis, ada kolesterol sekian-sekian, tapi aku nak meraihkan sahabat. Berkatilah makanan ni, jangan jadi mudarat aku malam ni. Bismillah. Takkanlah Tuhan tak jaga. Kita dah mohon berkat pada benda itu. Maka doakanlah keberkatan kepada saudara kita bila kita nak puji mereka. Nak puji kereta orang, motor orang, anak orang, apa saja, sebutkan barakallah, moga Allah berkati kamu. Tapi yang pentingnya tuan-tuan, bagi kita lah orang yang selalu dipuji ni, hati-hati dengan orang yang mengkagumi kita, puji-puji kita ni. Lepas tu kita selalu ulang dalam majlis-majlis kita saban minggu, jauhkan daripada jadi orang yang nak memburu populariti sehingga hidupnya dipuji siang malam pagi petang. Jangan. Orang yang hari-hari dipuji sakit orang tu, tapi dia tak tunjuk kat kita je, sakit sebenarnya, sebab ain ni penyakit. Baik itu kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dalam kitab Fatwa Al-Islam Soal wal Jawab, wa bihadza yatabayyanu anna al-aina qad yanzuru ila surati syakhsi fil haqiqah au fit tilfaz. Ingat, ain boleh terjadi dengan orang melihat kamu secara mata, atau melihat kamu di dalam gambar, atau melihat kamu fi tilfaz, dalam televisyen pun boleh kena ain. Boleh kena ain. Tuan-tuan ingat penceramah siang malam masuk TV tak kena ain? Hak tu pensel lepas ceramah, pensel usul di ambulans, ain. Orang kan kagum, hebat ustaz kita, oh berani ustaz, oh beres ustaz, oh ustaz inilah ustaz yang paling best sekali. Demam dia tak ngabur kita demamnya. Lepas kalau nak muji, biarlah barakallahu fik, moga Allah berkati tuan, gitu. Sebab tu kata Syekh Muhammad Saleh Munajjid, orang tengok gambar kita pun orang boleh menyebabkan ain. Orang Melayu kata kalau gambar pakai pinggan tak jadi ustaz, dia tak kira, dia nak ke mata itu. Lepas tu pakai spek hitam dia bagusnya, pakai spek hitam, selamat, tak kena ain sangat. Orang tengok gambar boleh kena, termasuk aufitil fas, orang menengok dalam televisyen. Macam kita ni kalau tak televisyen, orang menengok komputer, Facebook. Ni ramai sekarang ni musim orang suka berkongsi.
ambil gambar dengan keluarga, pergi pantai sepat, masuk dalam Facebook, hari ini berkelah bersama keluarga, inilah keluargaku, surgaku. Orang pun tengok, bagus dia ni, rapat-rapat anak dia bersera semua, dia dengan anak isteri bergaul. Ain pada kita, demam anak kita esok. Kita pun sehari dua rasa lain macam COVID-19 ke aku ni, orang lain ni asal demamnya COVID-19 selalu, pada ain. Baik itu jangan kongsi sangat. Waqad yasma'u awsafahu fayusibuhu bi'ainih, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kadang-kadang hanya dengan mendengar ciri saja boleh mendatangkan ain kepada seseorang, kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Sebab itu waspadalah kepada penyakit ain. Jangan kita dipuji secara melampau-lampau sangat. Dan yang paling merisaukan kita, kebanyakan daripada kita di sini ada akaun media sosial, dan masing-masing seronok berkongsi perihal peribadi, gambar-gambar keluarga untuk nak tontonan umum. Sama ada sedar ataupun tidak, apa saja yang kita kongsikan akan ada mata yang menengok, dan mata itu ada sihir, ada sihirnya, dan ini benda real. Macam kita buat live Facebook, dia ada lambar mata tu, dia nak menunjukkan berapa eyeball yang sedang menengok kita sekarang. Sebab itu mata ni dia ada kiraan. Orang yang viewer kita berapa, orang yang like, share dan macam-macam lagi. Orang yang menengok ini, dia boleh membinasakan kita. Kalau dia tengok dengan kedengkian pun boleh merosakkan kita. Kalau dia tengok dengan kekaguman pun boleh merosakkan kita. Mungkin ada orang akan kata, alah ustaz ni lebih-lebih pula, mana ada, takkanlah kita nak share dalam Facebook boleh kena ain. Saya okey dah 10 tahun main Facebook, tak ada benda pun. Ginilah, ain ini dia tak perlu tunggu kita bila kena terus jatuh pensan menggelitik gede-gede. Dah. Ain ini kata ulama termasuklah simptom-simptomnya. Wah, macam COVID-19 pula Simptom-simptomnya adalah jiwa gelisah, tak tenteram, tak karuan, mood swing, makan tak lalu. Ini semua simptom ain yang kita lalui semua. Ada hari tuan-tuan, hari bodoh orang panggil, ada hari bodoh kita, spek kita tak jumpa. Mana aku letak spek la ilah, ubat tadai dah. Ada hari tu kita kena betul, kelang kabut cari kunci tak berjumpa, pintu tertepik peluk tangan, pintu kereta, ada yang miserable. Itu tanda-tanda kena ain. Macam sekarang di Malaysia, 1/6 rakyat Malaysia ada gangguan mental. Dan gangguan mental ini, jiwa gelisah, tak tenteram, tak keruan, mood berubah setiap masa, itu kan ain semua. Di Malaysia ini, dalam kajian Kementerian Kesihatan tahun 2020, penyakit mental akan jadi penyakit kedua tertinggi selepas penyakit jantung. Penyakit mental illness yang paling banyak MDD, Major Depressive Disorder, kemurungan besar. Dan sekarang ni 6.3% penduduk dewasa di Malaysia ada MDD, dan paling ramai perempuan. Lelaki ada 60,000 lelaki dewasa, dan ada 110,000 wanita dewasa yang berdaftar sebagai pesakit MDD. Yang tak daftar 20 jam tu tak daftar. Yang berdaftar saja, bayangkanlah, itu ramai. Orang puan lagi mudah kena ain, sebab dia kan jangok. Dia pakai lawa, lipstick, lincu, dia lalu bawah pokok buluh, pusing kepala kita baru keluar masjid. Wow, itu kena ain dia. Tapi dia tak perasan, dia jadi tak karuan, jiwa tak tenteram. Dan kesannya orang yang ada MDD secara automatik kena penyakit fizikal. 48% penderita MDD akan kena satu penyakit kronik, sama ada jantung, buah pinggang, kencing manis, mesti ada. Itu baru MDD, tak masuk BD. BD ni bipolar disorder. 1.2% penduduk dewasa di Malaysia deritai sakit bipolar disorder. Perubahan mood yang drastik, sekejap marah, sekejap ni, sekejap tu. Ini semua daripada asal usulnya adalah ain. Ada orang tanya, ustaz, boleh tak ain ini kena pada barang, mana bukan pada orang? Kita kagum misalnya pada kereta orang, lawa kereta awak, ya
lawa motor awak ya, bagai contoh. Boleh tak rosak jadi barang itu? Baik. Para ulama mengatakan benda-benda yang tidak bernyawa, benda-benda mati juga boleh terkena ain. Kereta, rumah, handphone, semua boleh kena ain. Dan benda-benda yang tidak bernyawa ini, tanda dia kena ain adalah rosak ataupun hancur secara tiba-tiba. Sebab itu dalam hadis kata ulama, Nabi selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku minta ampun dan aku mohon keselamatan. Jagalah agamaku, duniaku, keluargaku dan hartaku. Ya Allah, Nabi doa, jagakan harta dia. Sampai Allah Ta'ala juga ada merekodkan dalam surah Al-Kahfi ayat 39, walaula iz dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Allah Ta'ala merekodkan, kata Allah Ta'ala, maka mengapakah kamu bila masuk ke dalam kebun itu kamu tidak ucapkan Masya Allah la quwwata illa billah, sekiranya kamu anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. Sebab itu ulama mengatakan, antaranya Ibnu Katsir, man a'jabahu syai' min halihi aw malihi aw waladihi falyaqul ma syaa Allah la quwwata illa billah, wa hadha ma'khudh min hadhil ayatil karimah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, kata Ibn Katsir, orang yang kagum pada keadaan fizikal sesuatu, pada harta dia, pada anaknya atau pada diri dia, hendaklah dia mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Contoh tuan-tuan, kata Ibn Katsir, bukan pada kereta, pada diri kita. Tuan-tuan balik rumah tengok cermin, sikat rambut, lawa pula aku hari ni, Masya Allah. Sebut Masya Allah, sebab kita akan mengain diri kita sendiri. Rupanya diri sendiri pun ain juga. Ini penyakit. Jadi bila tengok dalam cermin, manis pula pagi ni, Masya Allah. Sebab Masya Allah, Tuhan selamatkan kita daripada ain. La quwwata illa billah, itu panjang lagi lah. Sebab Masya Allah pun okey dah. Ataupun kita keluar rumah, tengok kereta kita kilat lawa, lepas basuh kedai, lawa kereta kau pagi ni, Masya Allah, selamat kereta itu. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Katsir, selamat. Dia kereta ni, percaya tak percaya kena ain ataupun tidak, kereta ni dia ada perasaan. Siapa bawa kereta tak ada perasaan? Tuan-tuan naik kereta, sekarang balik, cuba cakap nak jual. Aku nak jual kereta, cari kereta lain besar sikit, nampak payah parking kereta gini. Esok merajuk lah, start gek. Dia pun ada ain juga. Yang ni nak bukti secara sains tak ada, tapi pengalaman tuan-tuan melalui benda ni kan, borok sekejap tak boleh start dah. Baik, bagaimanakah cara kita nak mencegah daripada menimbul penyakit ain ini? Pertama, sebagian ulama berpendapat bahawa untuk mencegah ain, ketika melihat sesuatu yang mengkagumkan kita pada orang lain, ucapkanlah Masya Allah la quwwata illa billah. Mana tuan-tuan lalu ni kan nampak benda yang mengkagumkan, lawalah Masya Allah. Masya Allah ni jangan tinggalkan. Tetapi kata ulama, pendapat ini tidak kuat, sebab ada pendapat yang lebih kuat lagi, iaitu dengan tabrik. Maka yang kedua, kata ulama, banyak hadis-hadis menunjukkan untuk mencegah ain adalah dengan tabrik, iaitu mendoakan keberkatan, sama ada dengan ucapan barakallahu fik ataupun barakallahu lakah. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Idza ra'a ahadukum min akhihi aw min nafsihi aw min malihi ma yu'jibuhu falyubarik fa innal 'ain haqq." Jika salah seorang daripada kamu melihat pada diri kawannya suatu benda yang mengkagumkan, doakanlah keberkatan kepada dia, kerana ain itu adalah benda yang benar wujud. Hadis dalam Sahih An-Nasa'i. Jadi bacalah barakallahu fik ataupun barakallahu lakah. Apakah cara supaya kita tak terkena ain ini? Ini tadi yang pertama, kita dengan orang jangan puji tanpa ada pujian pada Allah.
Dia ada ulama membahaskan kenapa Allah izinkan ain ni berlaku. Dia begini, alam ini Allah wujudkan, dia ada satu undang-undang, dia ada satu peraturan. Allah ni dia ada kecemburuan. Kalau orang memuji sesuatu tanpa melibatkan dia, itu kecemburuan Allah, kata ulama. Sebab kita dah berjanji dalam semayang, segala puji mesti hanya pada Allah saja. Contoh semayang lepas nikah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-puji, kan kita dah berjanji pada siapa? Allah, Tuhan sekalian alam. Sekali Mamat ni kau tadi kabur pujian semua untuk aku, kau puji orang bagai nak gerak. Mana pujian mutlak untuk aku? Pujian mutlak hanya pada Tuhan. Jadi bila orang tu puji sesuatu tak melibatkan Tuhan, kalau dia kena pada muka, seolah begitulah, seolah begitu. Jadi bila puji mesti kaitkan dengan Tuhan. Comelnya anak awak ni, ya Allah, putihnya kulit, Masya Allah, Barakallah, selamat itu kaedah. Awak ni lawa betul ya, balik pada masjid pakai telekong, Masya Allah, Tabarakallah. Tak ada kena ain isteri kita, apa saja mesti sandar pada Tuhan. Baik, yang pertama kata ulama, perkara pertama yang dilakukan untuk jauh pada penyakit ain adalah menghindari diri daripada sikap suka menunjukkan kelebihan kita, mempamer-pamer kelebihan. Sebab orang memandang banyak. Baik tu tuan-tuan nak share dalam Facebook silakan, tapi jangan kerak sangat. Kita tak semua orang friend kita. Ada orang dalam tu dia menengok, dia ni hari-hari bahagia. Kita nak kongsi bahagia, tapi orang menyampah biji mata menengok. Kita suami isteri, depan-depan orang nunjuk romantik, orang menyampah sebenarnya. Yang ni panggil ling, panggil yang depan-depan orang. Ling mana yang punya depan-depan orang? Awak kat 60 dah umur. Ling yang balik melayang, ling. Orang nyampah tu ramai. Ain lah. Baik tu jangan nunjuk sangat. Jangan nunjuk biasa sudah. Jangan mempamer dan tunjukkanlah sikap tawaduk. Nabi berpesan, wa innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhar ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Allah telah mewahyukan kepada aku supaya sentiasalah merendah diri, supaya tidak ada seorang pun berbangga diri pada yang lain dan tidak ada yang berlaku zalim antara satu sama lain. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka tuan-tuan, sedapat-dapat mungkin hindarilah dari menyebut-nyebut kekayaan kita, tak payah. Kejayaan kita, tak payah. Berkongsi sangat kebahagiaan keluarga kita, tak payah sangat. Atau mempamerkan gambar-gambar kita, gambar isteri kita atau suami kita, gambar anak cucu kita, bukan tak boleh, jangan kerap sangat. Yang mana semua itu boleh menimbulkan, pertama, dengki dari orang yang melihat. Contoh kita cucu ada, tunjuk. Orang yang tak ada cucu apa perasaan? Ada cucu, aku ni bila, pandangan dia boleh merosakkan kita dan cucu kita. Yang kedua, dapat menyebabkan orang kagum. Itu pula masalahnya. Oh, bagus betul dia ni, anak beranak rapat mesra-mesra semua sama dia, ayah anak semua. Allah, kekaguman berlebihan juga merosakkan. Sebab itu di antara zikir pencegah ain yang boleh kita bacakan kepada anak-anak kita supaya tak kena ain adalah sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas, yang mana Nabi pernah mendoakan cucunya Hasan dan Husain, u'izukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Aku minta perlindungan untuk kamu dengan kalimat Allah yang sempurna dari gangguan syaitan dan juga racunnya, wa min kulli ainin lamah, dan dari gangguan mata yang jahat. Kemudian Nabi pun bersabda kepada cucu-cucunya, dulu Nabi Ibrahim bacakan ayat yang sama kepada Ismail dan juga Ishak, dua orang anaknya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban. Jadi selalu-selalu bacakan kepada anak cucu kita doa-doa, u'izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Minta jauh pada ain.
Dia kalau orang Arab, dia tak larat nak baca, dia tampal tu doa pada kereta dia, senang. Lepas tu tuan-tuan pergi ke Mekah, Arab kan kereta tampal, macam kita kereta tampal atau benda-benda tampal, universiti Melaya, universiti kebangsaan, macam-macam universiti tampal, anak nampak kita tak, macam-macam benda tampal. Arab dia tampal doa supaya orang bila duduk belakang kereta kita baca tu kita tak kena ain. Biasa kalau tuan-tuan naik van tanah Arab kan dia tulis Masya Allah, dia tulis. Yang paling banyak dia tulis haza min fadli rabbi, ini rezeki daripada Tuhanku. Depan rumah dia buat, depan kedai dia tulis besar-besar, pada kereta ada stiker Masya Allah. Jadi kita boleh buatlah budaya ini. Di depan rumah kita tombol pintu, pada pintu gantung khat Masya Allah. Dia kalau ada setengah tempat macam di Turki dia gantung nazar. Nazar ni kalau tuan-tuan pernah berjalan di Istanbul, dia jual di bazar tu gambar mata sebiji warna biru, itu dia panggil nazar. Dia gantung betul dalam kereta dia. Jadi kata, saya pernah tanya, ni kenapa awak gantung gambar mata? Dia gambar mata ni untuk lawan ain. Orang pandang kita, mata kita lawan balik, dia mata lawan mata, macam Superman lah, keluar mata zek. Ni kepercayaan ribuan tahun dah dia orang percaya benda ni. Jadi kadang orang Malaysia pergi ke sana beli jugalah nazar ini, gantung dalam kereta, dia gambar biji mata warna biru. Tapi sebenarnya bila saya tengok benda ni bukan di Turki saja, rupanya kepercayaan bahawa ain ini perlu kita lawan dengan ain juga ada kalau kita pergi ke Bosnia, Albania, Bulgaria, Greece, Cyprus, Afghanistan, Syria, Lebanon, Mesir pun ada juga, Armenia, Iran, Pakistan, India, banyak tempat dia percaya kepada nazar itu, gambar mata. Lepas tu kadang ada setengah rumah India pun depan rumah dia, dia ada gambar mata sebiji. Tentu aja tanya, kenapa ada mata itu? Sebab dia nak lawan pandangan kagum orang ataupun hasad. Kalau orang Arab kadang dia gantung hamsa hand, tangan yang 5, ada gambar tapak tangan saja, tengah ada mata sebiji, dia tampal pada kereta, van, bah pun ada juga. Kalau kita perhati Arab banyak. Orang Melayu agak ada tak amalan dia untuk mengelakkan ain? Ada. Dia bela ikan puyuh. Saya pun baru tahu. Dulu masa duduk bahagian penyelidikan di Jaib, kita kajilah kenapa orang Melayu bela ikan puyuh. Di rumah Melayu bela, letak ikan puyuh depan rumah. Bila tanya kenapa makcik bela ikan puyuh, dia kata ikan puyuh boleh mengelak sihir. Kenapa pula boleh mengelak sihir? Sebab dia kata sihir ni dia tak boleh masuk rumah kalau rumah tu ada mata yang terbuka. Kalau mata tutup baru sihir masuk. Munasabah juga ya. Batu rumah orang pencen, anak-anak tak duduk sekali, dia orang pencen pukul 10 buruk dah mata, tidur dah. Sedar-sedar kena ikat dengan orang merompak. Kena pukau tak sedar. Sebab dia tidur awal. Rupanya bila mata tertutup, orang boleh jampi serapah. Tiup, kita semua pensan. Tapi kalau dalam rumah ada mata terbuka, sihir tak boleh masuk. Ni orang tutua punya petua. Ada munasabahnya juga. Ada munasabah. Jadi kata komen ni malam buruk dah mata. Tapi sebab ada ikan puyuh kan tak pernah tutup mata. Jadi sihir tu tak masuk. Munasabah juga. Yalah petua ya. Petua ni tak boleh nak plekeh. Tuan-tuan makan durian, lepas makan minum air dalam pangsa durian. Ilmu benda tu. Petua ni tak boleh kata. Dia tapi rasa nak suka pun ada. Dah berapa ikan puyuh, ikan, semua ikan tak tutup mata. Berapa boleh puyuh je, banyak ikan koi pun boleh. Jadi tuan-tuan yang di rumah ada anak bujang yang pukul 12 tak tidur, 2 pagi tak tidur, 3 pagi tak tidur, sibuk menengok bola, main game, balikkan terima kasih ke dia. Terima kasihlah awak tak tidur sampai ke pagi. Gara-gara awak saya tak masuk sebenarnya. Kan ni petua orang tua-tua. Jadi itu cara pertama lah nak mengelakkan ain ini, banyakkan doa dan juga banyakkan zikir. Yang kedua, kata ulama, amalkan makan kurma ajwa. Amalkan makan kurma ajwa. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, man tasabbaha bi sab'in tamaratin ajwatan lam yadurrahu dzalikal yaum summun wala sihrun. Siapa yang makan 7 biji kurma ajwa waktu pagi, dia tidak akan dapat mudarat daripada racun ataupun sihir pada hari tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abu Hurairah, al-ajwatu minal jannah wa hiya shifaa'un minas summi.
Kurma ajwa itu adalah daripada syurga dan dia adalah penawar kepada racun. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi simpanlah stok kurma ajwa di rumah. 7 biji makan tiap-tiap hari, jauh daripada sihir dan racun. Cuma kalau Nabi sebut 7 je lah, jangan lebih. Ajwa ni tak boleh makan banyak sangat, berbahaya. Ajwa ni bahaya sikit. Ajwa ni kalau makan terlampau banyak boleh luruh rambut ni. Jangan main. Boleh gugur rambut. Apa sebab? Ajwa ni 100 gram RM10. Botok kepala kita kalau hari nak makan dia mahal berat hari. Baik, ni yang ujung-ujung lah ya, ambil masa sikit. Kalau tuan-tuan rasa kena ain, apa tuan-tuan kena buat? Mana pergi klinik, doktor kata tak sakit, tapi diri kita kenal badan kita, benda tak kena aku ni, nak kata salah ubat dok nenek, itu ain. Jadi kalau kena macam mana nak buat? Ini Nabi ajar. Pertama, mandilah daripada air bekas orang yang menyebabkan kita kena ain. Macam dalam hadis yang kita sebut di awal tadi, sahabat ni dia jatuh sakit kerana dia puji kulit dia putih. Nabi suruh dia ambil air semaya, ambil bekasnya, basuhkan pada tu. Mana kalau kita kena cucu kita, balik ni kan cucu merau, wah. Oh, ngapa menangis? Tak tahulah, tadi ada orang datang ngapa gini nengok ke dia ni. Adalah benda tak kena ni. Jadi telefon balik tetamu tu suruh datang semula. Awak main datang ke rumah aku, ngau pula. Masa aku pergi masjid tadi awak buat benda datang ke rumah. Datang menengok cucu lah. Awak puji dia ke? Adalah sikit-sikit. Awak tak tahu dia dah menangis. Awak mandi sekarang, suruh dia mandi rumah kita. Tadahkan air, ambil air tu siram atas cucu. Ni bukan saya ngajar, Nabi ngajar. Ambil air. Ni kalau cucu kita kena lah. Dia moleknya kita ni tuan-tuan, hari-hari elok amal mandi air sejuk. Orang Melayu sekarang ni dah tak mandi air sejuk, semua rumah ada hot shower belaka. Macam duk Amerika mandi air panas hari-hari. Mandi air sejuk, tengok orang tua-tua lu mandi air perigi sejuk. Sebab air sejuk ni dia boleh matikan benda panas. Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal janu min marijin min nar. Kata Aisyah, malaikat dicipta pada cahaya, jin dicipta pada api. Jadi bila benda tu panas, kita mandi air sejuk, matilah dia. Ini sebab kita hari-hari mandi air panas juga, lagi subur dan makmur lah jin tu. Mandi air sejuk. Lepas tu orang kampung mandi air perigi, lari jin kena air sejuk. Itu sejuk betul. Sejuk betul. Dan seterusnya kita membaca ruqyah. Banyak nak terangkan, tapi masa kita tak begitu mengizinkan. Yang penting tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, hati-hatilah kita daripada penyakit ain ini, kerana ia adalah penyakit yang real, yang benar, dan benda ni tak dapat kita buktikan secara saintifik, tapi bendanya adalah benda yang wujud. Kita berdoa kepada Allah, Allah jauhkan kita daripada benda-benda yang boleh merosakkan kita. Sekadar itu, kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barakasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.